Selamat sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang cara untuk menjawab soalan struktur mengikut format KSSM yang baharu. Okey, topik yang saya pilih pada hari ini adalah norma masyarakat. Kalau kamu lihat soalan ini dan gambar ini, sebenarnya saya ambil dari buku teks. Seperti mana yang kamu ketahui, buku rujukan yang terbaik untuk format KSSM ini adalah daripada buku teks. Okey, kita lihat gambar ini. Situasinya di mana satu ahli keluarga ingin makan bersama. Dan kamu lihat ada tindakan dua ahli keluarga, iaitu yang pertama sedang mengambil gambar dan yang kedua pun sama. Dan kamu juga boleh lihat dalam gambar ini reaksi wajah ibu dan ayah, di mana ayahnya menunjukkan muka tidak gembira. Begitu juga dengan wajah ibu. Okey, kita pergi kepada soalan. A. Apakah perasaan anda apabila melihat situasi di atas? Jelaskan perasaan anda dan markahnya adalah 3 markah. Jadi di sini kamu memerlukan 3 isi untuk kamu tulis bagi membolehkan kamu mendapat markah penuh. Yang pertama, kamu kena nyatakan perasaan kamu, iaitu pendirian kamu. Kemudian kamu kena nyatakan kenapa kamu merasakan perasaan sebegitu. Dan seterusnya adalah huraian lanjutan. Maksudnya tindakan daripada tersebut, apa yang akan terjadi. Okey, saya telah membuat satu jawapan. Okey, yang ini saya tulis. Yang pertama, saya merasa sedih dengan situasi di atas. Jadi saya dah dapat 1 markah. Yang kedua, kenapa saya rasa sedih? Sebab masyarakat pada masa kini lebih mementingkan telefon bimbit dan peranti elektronik yang lain. Peranti elektronik yang lain tu apa sahajalah yang berkaitan dengan gadget-gadget semasa. Kemudian kamu sambung dengan huraian lanjutan. Kamu boleh nyatakan hal ini boleh menyebabkan perasaan ahli keluarga yang lain akan terabai. Jadi kamu dapat 3 markah di sini. Okey, jelas ya? Jadi kamu kena tahu, kalau sekiranya ada soalan yang berbentuk begini, kamu kena nyatakan pendirian dan perasaan kamu. Kamu kena nyatakan kamu sedih ke, kamu kecewa ke, dan seterusnya kamu kena nyatakan huraian kenapa kamu merasa begitu. Kalau sekiranya 3 markah, kamu kena tambah 1 lagi isi, iaitu huraian lanjutan. Maksudnya akibat daripada perbuatan tersebut. Okey, baik. Kita lihat pula soalan B. Berdasarkan gambar di atas, huraikan 2 kepentingan amalan norma masyarakat dalam kehidupan. Okey, di sini kamu boleh merujuk buku teks. Dalam buku teks sudah ada jawapan-jawapannya. Cuma apabila terdapat soalan berdasarkan gambar di atas. Jadi, jawapan yang kamu dapat dari buku teks tadi, kamu kena kaitkan dengan gambar di atas. Baik, kita lihat jawapan yang saya telah berikan. Okey, ini jawapan saya, nampak ya? Okey. Yang pertama, kepentingannya dapat membentuk masyarakat yang teratur. Ini ada dalam buku teks. Kamu boleh lihat dalam buku teks kamu nanti. Okey, kemudian saya nyatakan huraian lanjutan. Huraiannya adalah saya tulis, individu yang mengamalkan norma masyarakat akan menjadikan masyarakat yang berdisiplin. Sebabnya kita kaitkan gambar di atas, kita nampak gambar ini, sekiranya dia tidak mengamalkan norma masyarakat, adakah dia berdisiplin sewaktu di meja makan, ataupun adakah dia mengamalkan adab yang sepatutnya apabila berada di meja makan. Kita pun tahu apabila kita berada di meja makan bersama dengan keluarga, adakah adab yang terbaik untuk kita buat? Dengan
menggunakan gadget-gadget atau handphone sewaktu kita tengah makan bersama. Okey. Ini jawapan saya. Yang pertama tadi dah dapat 1 markah. Kemudian yang kedua, saya huraikan, saya dapat lagi 1 markah. Ini kamu boleh rujuk buku teks ya, muka surat 6. Kalau dalam buku teks ada 4 kepentingan, tapi kamu boleh pilih 2 yang mana bersesuaian. Kemudian kamu kena buat ayat untuk huraian. Kemudian yang kedua, dapat dijadikan sebagai panduan bertingkah laku. Ini pun ada dalam buku teks juga, saya ambil kerana kita tahu ini merupakan panduan. Kalaulah sekiranya kita mempunyai seorang adik di situ dalam gambar ini, kalaulah sekiranya ada seorang adik yang berusia 6 tahun. Mungkin 6 tahun dia tak pandai lagi untuk memuat naik gambar. Tapi apabila dia melihat kakak dan abangnya berbuat sedemikian, ini menjadikan satu tanggapan kepadanya bahawa dia perlu melakukan sebegitu apabila dia besar nanti. Jadi, ini jawapannya, kepentingan kenapa kita tidak boleh berbuat sedemikian. Kerana ini akan dijadikan sebagai panduan untuk bertingkah laku. Huraian saya, hal ini boleh membantu anggota masyarakat untuk memahami dan mengamalkan tingkah laku yang baik. Kamu juga boleh tukar ayat di sini. Hal ini boleh membantu anggota atau ahli keluarga yang lain untuk memahami dan mengamalkan tingkah laku yang baik. Okey, dah dapat 4 markah. Okey, soalan C. Sekiranya, kita lihat soalannya. Sekiranya terdapat ahli keluarga anda berbuat perkara seperti di atas, jelaskan tindakan yang anda akan lakukan berdasarkan satu nilai universal dan dilema moral yang sesuai. Kamu mungkin terkejut sikit bila kamu mendengar perkataan dilema moral. Sebenarnya, dilema moral ini ada di dalam buku teks kamu. Kamu tengok dalam buku teks bahagian depan, sebelum bermulanya unit yang pertama, sebelum muka surat yang pertama. Di situ kamu akan dapat lihat ada 3 perkara yang dinyatakan. Pertama adalah nilai universal. Untuk KSSM, kamu hanya mempunyai 18 nilai universal sahaja. Dan kamu hanya perlu menggunakan 18 nilai ini. Kalau sekiranya kamu menggunakan nilai yang lain, iaitu kita guna nilai yang lama, yang ada 36 tu, kamu gunakan salah satu itu yang tidak termasuk dalam 18, jadi kamu tidak dapat markah. Okey, kemudian perkara kedua yang dinyatakan di situ adalah dimensi moral. Ini nanti kita akan lihat kemudian bila kita jawab soalan esei. Dan seterusnya ada dilema moral. Dilema moral ini maksudnya adalah kita memberi fokus kepada satu situasi yang menimbulkan dilema, iaitu kamu terpaksa membuat pilihan yang betul untuk menegaskan situasi tersebut betul kepada kamu. Itu maksud dilema moral. Okey. Kita lihat jawapan yang telah saya senaraikan. Sekarang ni, kalau sekiranya terdapat ahli keluarga anda berbuat perkara di atas, apa yang kamu akan buat? Kamu boleh cakap, saya akan menegur. Kalau kamu tak nak guna perkataan menegur, kamu boleh buat saya akan menasihati. Maksudnya, 2 perkataan ini agak lemah lembut, agak sopan lah kalau kita gunakan. Janganlah kamu, boleh kalau sekiranya kamu nak pakai, saya akan memarahi ahli keluarga yang berbuat demikian. Boleh, tak ada masalah. Cuma dari segi susun atur ayat tu nampak kelihatan sedikit ekspresi emosi kamu yang marah. Jadi lebih baik kalau sekiranya kamu menggunakan ayat ini, menegur ataupun menasihati. Okay, dalam mana-mana ayat pun kamu boleh menggunakanlah emosi ini, menegur atau menasihati. Ini kelihatan kedengaran lebih baik. Okey, kemudian
nilai yang kamu akan gunakan. Kalau kamu lihat di dalam buku teks kamu di bahagian hadapan, ada cadangan nilai. Ada 5 nilai yang dicadangkan. Yang pertama hormat, kedua hemat tinggi, toleransi, kesederhanaan dan kebebasan. Okey, kamu kena pilih nilai yang bersesuaian dengan situasi di atas. Kalau macam saya menggunakan nilai hemah tinggi. Kerana untuk nilai hemah tinggi ini, kalau sekiranya kamu ingat balik yang saya beri 18 nilai itu, kamu akan tahu nilai hemah tinggi ni apakah yang dimaksudkan dengan nilai hemah tinggi. Ataupun kamu juga boleh buka dalam buku teks kamu, kamu boleh lihat balik di bahagian kesimpulan itu biasanya dinyatakan apa nilai-nilai yang bersesuaian. Okey. Saya menggunakan nilai hemah tinggi dan saya buat huraian lanjutan daripada nilai universal itu. Saya nyatakan saya akan menjelaskan kepada ahli keluarga tersebut kesan tindakan mereka terhadap ahli keluarga yang lain. Kalau kamu lihat ya, jawapan ini sebenarnya perkara yang biasa kamu lakukan. Cuma antara kamu sedar atau tidak sedar. Kadang-kadang saya perhatikan situasi yang berada di sekolah. Mungkin di antara kawan kamu yang bersikap sedikit kurang sopan kepada guru kamu. Dan kamu mengambil sikap untuk menegur dia. Jangan buat macam ni, tak baik. Sebenarnya kamu buat begitu. Kamu menegur rakan kamu. Cuma mungkin kamu tidak sedar. Okey, ini adalah situasi adab ketika makan. Kamu juga mungkin pernah menegur ahli keluarga kamu. Mungkin kamu tidak perasan. Bila keluar soalan sebegini, kamu boleh recall balik. Kamu boleh ingat kembali apa yang saya akan lakukan sekiranya ahli keluarga saya berbuat sedemikian. Kamu akan menegur, kamu akan mengamalkan nilai hemah tinggi dan kamu akan jelaskan kenapa tak boleh buat perkara begini. Okey, ini untuk soalan yang pertama.